Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung bab ma jaa fi idafatil fara'id ila al-iman, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan dihubung segala fardu itu kepada iman. Segala yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, semuanya dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata, orang Islam, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak melengkapkan keimanan dia, dia mesti ada amal, dan amal itu adalah amal yang fardu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni kita sambung masalah 131. Rukun Islam yang 5 itu, mengapa tidak Nabi sebutkan pada hadis ini? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, sesungguhnya ada datang hadis dalam masalah 130 itu pada riwayat lain menyebutkan puasa dengan begini bunyi hadisnya itu. Qala an-nabi amurukum bi arba' wa anhaakum an arba' u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa aqimus salah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa utul khams minal ghanaim. Sabda Nabi SAW, aku suruh sekalian kamu dengan 4 perkara. Aku suruh, aku ajak, Nabi kata 4 perkara. Dan aku tegah sekalian kamu daripada 4 perkara. Aku suruh 4 dan aku larang 4. Maka Nabi kata 4 yang aku suruh tu, nombor 1, sembah oleh sekalian kamu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan sekutu dengan dia akan sesuatu. Nombor 1, had Nabi suruh, apa dia? Nabi suruh sembah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, yang dimaksudkan dengan sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Cikgu jumpa lah bukan surat. Jumpa. Nah, Mak limbah. Okey. Kau surah apa ni? 227. 227. Baik. Kemudian Nabi bersabda dan Nabi kata, dirikan oleh sekalian kamu akan sembahyang 5 waktu. Dan Nabi sebut nombor 2 sembahyang 5 waktu. Tadi keimanan pada Allah, nombor 2 sembahyang 5 waktu. Siapa pun tuan-tuan bila dia mengaku kata dia beriman pada Allah, wajib 5 waktu tu kena buat. Kalau tidak, mulut dia sebut kata aku beriman, ni bohong . Sebut kata beriman tapi tak sembahyang, bohong. Baik. Dan kemudian yang ketiga, dan beri oleh sekalian kamu akan zakat. Nombor 3, keluar zakat. Ni segala rukun Islam lah ni. Dan puasa sekalian kamu akan Ramadan. Dan nombor 4, puasa Ramadan. Nombor 4, puasa Ramadan. Dan beri oleh sekalian kamu pada aku akan 1/5 daripada harta rampasan perang. Hak nombor 5 Nabi sebut harta rampasan perang buat keluar 1/5. Kalau dapat harta rampasan perang 500, buat keluar 100.
bagi dekat Nabi SAW. Jadi kata Imam At-Tirmidzi, bermula ini hadis adalah hadis yang hasan lagi sahih. Yang ni pelik tuan-tuan. Rukun Islam ada 5. Tapi Nabi sebut 4 ya. Haji pergi tahun lah. Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat. Nombor 5 haji. Tapi pasal apa Nabi tak sebut haji? Kata ulama, sebab masa Nabi sebut hadis ni masih lagi tidak difardukan kefarduan haji. Maka sebab itu Nabi tak sebut tentang kefarduan haji. Nah, baik. Maka inilah segala lafaznya di dalam kitab Muslim dan kitab Imam Bukhari. Kata Imam Nawawi, bermula segala lafaz hadis ini setengah daripada barang yang terbilang, daripada perkara yang muskil, padahalnya bukannya muskil di sisi ashabut tahqiq. Apa maksud dia? Tuan-tuan, kita pun heran tadi. Pasal apa 4 saja, patut ada 5. Dia timbul satu kemuskilan. Pasal apa 4? Pasal apa tak 5? Sebab saya bang dah tadi, kefarduan haji pada ketika itu masih lagi tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula yang iskalnya ialah pada keadaannya sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku suruh kamu dengan 4. Yang jadi kemuskilan tu pasal Nabi sebut kata 4, Nabi tak sebut 5, Nabi sebut 4. Dan yang tersebut di dalam kebanyakan riwayat iaitu 5 rukun Islam. Tapi pasal apa riwayat ni sebut 4? Tu yang jadi kemuskilan. Belah ni betul-betul 4 ke 5? Tak? Baik. Maka bersalah-salahan ulama pada jawabnya atas beberapa qaul. Bermula yang terlebih zahirnya adalah barang yang dikatakan dia oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Katanya disuruhnya mereka itu dengan 4 yang dijanjikan mereka itu dengan dia. Kemudian ditambahnya akan mereka itu akan yang kelimanya, yakni akan menunaikan 1/5 kerana bahawasanya mereka itu ada tinggal diam dekat dengan orang-orang kafir Mudar, maka jadilah mereka itu orang-orang berperang dan orang-orang yang mendapat ghanimah. Tuan-tuan, peliklah hadis ni. Nabi sebut nombor 5 bagi 1/5 daripada harta rampasan perang. Nabi tak suruh buat haji. Nabi sebut 1/5 daripada harta rampasan perang hak hampa dapat tu bagi mai kat aku. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai harta milik Baitul Mal. Nah, macam lebih kurang macam cukai lah, lebih kurang tu. Baik. Maka depa ni yang Nabi sebut 1/5 daripada harta rampasan perang sebab depa ni duduk dekat dengan orang kafir Mudar. Yang depa ni kerap berlaku perang dan kerap depa ni dapat ghanimah. Maka Nabi suruh depa buat keluar 1/5 daripada harta rampasan perang. Dan telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Amru Ibn Salah. Seumpama itu maka katanya persabdaan Nabi menyuruh mereka itu beriman dengan Allah. Telah diulangnya menyebut yang 4 dan disifatkannya baginya dengan bahawasanya ia beriman. Nah, Nabi sebut tadi 5, 4 tu daripada mengucap sampai puasa. Nabi sebut nombor 5 bayang 1/5 daripada harta rampasan perang. Maka siapa buat semua ni dikira orang yang beriman. Kemudian ditafsirkannya dengan 2 syahadah dan sembahyang dan zakat dan puasa. Maka inilah yang muwafaqah bagi hadis buniyal islamu ala khamsin. Tentang ulama sebut, ada hadis Nabi sebut buniyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 tiang. Nombor 1 mengucap, nombor 2 semayang, nombor 3 puasa, nombor 4 zakat, nombor 5 haji. Tapi dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi hanya sebut 4 saja. Haji Nabi tak sebut. Tapi dalam hadis lain Nabi sebut 5 dan nombor 5 itu ialah kefarduan haji. Dan bagi tafsir Islam dengan 5 pada hadis Jibril alaihi salam. Kalau kita tengok dalam hadis Jibril alaihi salam, hadis riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, sewaktu Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi
lutut Jibril bertemu dengan lutut Nabi. Kemudian dia pegang paha Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Muhammad ataupun ya Rasulullah, khabarkan kepada aku tentang Islam. Khabar mai kat aku Islam tu apa dia? Nabi sebut 5 benda yang kita sebut tadi tu, 5 rukun Islam. Yang nombor 5 itu ialah haji. Nabi sebut, tapi pasal apa hadis ni Nabi tak sebut haji? Nombor 5. Tu yang dia jadi satu kemusykilan. Baik. Dan telah disebutkan dahulu barang yang dinamakan Islam itu dinamakan iman, dan bahawasanya iman dan Islam yajtami'an dan yaftariqan, dan sesungguhnya telah dikata orang sanya tidak disebutkan hadis, tidak disebutkan haji pada ini hadis kerana belum ada turun fardunya lagi. Hak saya bang tadi lah. Hak dia sebut panjang-panjang tuan-tuan, dia nak bang tu ya. Pasal apa Nabi tak sebut nombor 5 itu kefarduan haji? Sebab haji pada masa itu masih lagi tidak difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa tu tuan-tuan, kalau tak daftar dengan tabung haji pun tak salah. Nampak? Pasal masa tu tak ada kefarduan menunaikan ibadat haji. Tapi law ni tuan-tuan, dia kira macam satu kefarduan dah, nak kena pergi daftar tabung haji tu satu kefarduan dah. Sekurang-kurangnya kena usaha. Tapi buat haji ni pun betul lah kita kata istita'ah, berkemampuan. Syarat nak menunaikan haji ni mesti berkemampuan. Masalahnya tak usaha langsung nak mampu mengikut mana. Ya tak? Usahalah menabung sikit. Bolehlah pergi buat haji. Tunggu giliran tu pun salah satu daripada kemampuan yang tertakluk dengan hukum syarak. Jadi mula-mula masa tu kefarduan haji masih lagi tidak difardukan. Maka sebab itu hak yang kelima Nabi tak sebut haji, Nabi sebut 1/5 daripada ghanimah. Baik, dan ada pun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tu'addu khamsan minal maghnami. Bukannya ataf atas sabda Nabi syahadatu an la ilaha illallah, kerana bahawasanya lazim daripada bahawa ada yang 4 itu 5, bahkan ia ataf atas sabda Nabi bi arba', maka jadilah ia dihubungkan kepada 4, bukannya 1 daripadanya. Dan jika ada ia 1 daripada itlaq yang sepotongan iman katanya, dan ada pun tidak disebutkan puasa pada riwayat yang pertama, maka iaitu terlalai daripada rawi, dan bukannya perselisihan daripada yang menerbitkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan daripada perselisihan rawi-rawinya yang menerbitkan daripada sebab berlainan pada dhabit dan hafaz atas barang yang telah terdahulu kenyataan. Apa dia nak sebut tuan-tuan? Cerita mudah dia. Hak kita sebut tadi hadis tu Nabi sebut 5. Hak nombor 5 Nabi tak sebut apa nama haji, Nabi sebut 1/5 daripada ghanimah, dan ada riwayat lain dan Nabi sebut 4. Maknanya 4 tu tertakluk sekali lah dengan hukum haji ketika mana haji pada waktu itu masih lagi tidak difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia kata berlaku perselisihan dalam kalangan rawi, ada rawi yang tertinggal perkataan puasa pada bulan Ramadan. Dia kata yang tu salah rawi, bukan salah hadis. Rawi ini manusia, tentang perawi hadis dia adalah manusia. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Sebahagian rawi terlepas, sebahagian lagi tak terlepas. Maka hak tak cermat ni, hak rawi yang tak apa cermat ni, kadang-kadang hadis dia turun ke tahap dhaif sebab dia tak cermat. Hadis ni tuan-tuan yang boleh jadi dhaif ni bukan sebab apa nama matan. Hadis tu dia jadi dhaif sebab apa? Sebab orang yang meriwayatkan hadis tu dengan sebab depa ni lah kadang-kadang lemah ingatan sikit, maka hadis tu turun tahap menjadi dhaif, menjadi lemah. Baik. Bahkan pada perselisihan rawi-rawinya, maka hendaklah faham akan demikian itu dan tadbir akan dia, nescaya engkau dapati akan dia insya-Allah. Bagi huraiannya daripada simpulan inilah akhir kalam Syekh Ibnu
Asy-Syaikh Abi Amru. Tuan-tuan duduk cerita pasal perselisihan dalam kalangan Narawi. Jadi mudah faham bab tu, cerita dia mudah ya. Apa dia? Rukun Islam ada 5. Sebelum adanya kefarduan haji, Nabi sebut hak nombor 5 itu adalah mengeluarkan 1/5 daripada rampasan perang. Bila dah ada syariat haji, maka nombor 1 mengucap, nombor 2 sembahyang, nombor 3 puasa, nombor 4 zakat, nombor 5 haji. Selesai masalah. No, hak tadi ada kemuskilan, lah ni tak ada lagi dah kemuskilan. Habis cerita. Baik, kemudian kita tengok bab baru, iaitu bab ma jaa fi istikmalil iman wa ziyadatihi wa nuqsanihi. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kesempurnaan iman dan lebih dan kurangnya. Tuan-tuan, iman ni dia ada kesempurnaan. Dia ada iman yang sempurna, dia ada iman yang meningkat naik, dia ada iman yang menjunam turun. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, iman itu kata ahli sunnah, kata ulama ahli sunnah, yazid wa yanqus. Iman itu meningkat dan iman juga kadang-kadang dia menurun, dia berkurangan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya iman itu boleh sempurna ia dan boleh kuat dan boleh dhaif ia. Iman tu boleh kuat dan iman itu boleh lemah. Dhaif tu maksud dia lemah. Iman tu boleh kuat dan iman tu boleh lemah. Maka kuat dan lemahnya atau dikatakan bertambahnya atau berkurangnya dengan disatukan amal kepadanya. Tuan-tuan nak tahu iman tu kuat ke lemah, tengok pada amalan. Kalau amalan tu berganda-ganda, rajin buat, tuan-tuan, tu tanda iman sedang meningkat. Kalau amal tu kurang, nak buat pun jadi balong, rasa malas, itu tanda iman sedang berkurang. Kita tuan-tuan, kalau boleh tiap-tiap malam kita bangkit tahajud. Tiap-tiap malam kita bangkit tahajud. Pukul 5.30 ke, pukul 5 ke, jaga bangkit sembahyang tahajud. Dia dengan sendiri, tak gaduh orang gerak, dengan sendiri, bunyi jam dia bangkit, masuk pancong, ambil sembahyang, dia pergi sembahyang, tuan-tuan, tak gaduh siapa suruh. Tiap-tiap hari boleh buat lagu tu, dan hari-hari bertambah amalan, itu tanda iman tengah naik. Iman sedang naik. Tapi kalau iman sedang turun, tuan-tuan, bangkit dah, jam bunyi dah, pukul 5, dia tekan balik, tak, bagi lajak 5.30. Jam tu pun taat, jam ni taat. 5.30 titik bunyi pula, dia tekan balik pukul 6. Tak? Tu tanda apa tuan-tuan? Tanda iman tengah kacau masa tu. Iman tengah down, duk turun. Tu manusia tuan-tuan, biasa. Nah, manusia biasa. Sebab tu kata ulama ahli sunnah, iman itu meningkat dan menurun. Waktu mana dia meningkat? Waktu buat amalan ni tak boleh kat orang. Orang tengok pun takut. Puasa hari-hari. Hari-hari puasa. Ni memang bulan Rejab tuan-tuan. Daripada 1 Rejab sampai kelar, tak buka lagi ni. Oh dahsyat. Tak? Ini dah berapa Rejab tuan-tuan? Tak tahu, saya pun tak tahu. Apa? Setengah hari. Tak ikut tu. Orang tuan-tuan? 9 Rejab. 9, seminggu lebih lah. Kalau orang puasa 9 hari dah. Tak? Makna kata tuan-tuan dengan saya tak puasa Rejab. Tak? Pasal tak tahu apa hari dah. Orang puasa Rejab, hari-hari dia puasa. Puasa sampai kita kata tak ada buka, puasa sungguh. Mai hari balok tu tuan-tuan. Tak? Sampai puasa 6 pun tak buat dah. Tak? Orang duk abang puasa 6 ni, ganjaran dia siapa puasa macam pahala puasa setahun. Dengar-dengar aku tu, tapi main dengan kambing golek. Rumah tu buka hari-hari tuan-tuan, kambing golek. Dia pun tak puasa. Tak puasa. Pasal apa tak puasa tu? Pasal iman sedang menurun. Tu cerita dia. Tuan-tuan, kalau iman tengah naik ni, kira tangkap 2 Syawal ya. Hang rumah terbuka ke, hang nak buat kenduri, kendara ke apa ke, aku tak boleh dah. Aku nak puasa sampai habis. Orang tu yang kata iman tengah kuat tu. Kalau iman tengah down tuan-tuan, untuk tengah puasa, orang abang kata, jom kita pergi makan apa nama, nasi kandang kata mana-mana ke, jom langsung. Tak?
Jom langsung. Pasal apa? Iman sedang menurun. Itulah tanda iman naik turun tu, indikator dah tengok pada ibadat. Kalau ibadat tu dia rajin, dia khusyuk, dia rasa halawatul iman, dia rasa manis buat ibadat tu, makna kata iman dia sedang meningkat. Baik. Adapun nafsu iman itu tiada ia lebih dan tiada ia kurang. Iman tu sendiri, tuan-tuan, iman tu tak naik, tak menurun, tapi iman yang ada pada kita tu naik turun. Kata qil, boleh iman itu berlebih dan berkurang kerana iman orang yang tahu dalil itu lebih ia dan kuat, dan iman orang yang tidak tahu dalil itu berkurang ia dan dhaif ia. Kata ulama, orang mengaji, orang yang faham, orang yang dia bila dia beriman pada Allah Ta'ala, bukan beriman secara ikut-ikutan. Pasal apa dia sembah Allah? Dia kata ada dalil. Pasal apa dia sembah Allah? Dia yakin Allah tu ada. Dia boleh habaq pula apa dalil Allah Ta'ala ada. Dia boleh cerita dengan dalil aqli, dengan dalil naqli. Dia boleh cerita semua. Yang ni iman dia ni iman yang meningkat naik. Tapi iman orang yang ikut, orang beriman dia pun ikut saya. Mengaji dah, ambil tahu apa pun dah. Cara ikut lah. Orang semayang dia semayang, orang puasa dia puasa, ikut. Maka orang yang macam ni kata ulama, imannya berkurang. Imannya berkurang. Tuan-tuan, iman ni dia nak bertambah. Apabila bertambahnya ilmu, tambahlah iman. Tuan-tuan, bila kita rajin mengaji, kita tahu sifat Allah Ta'ala, kita tahu sifat Rasul, kita tambahkan ilmu pengetahuan tentang Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan, iman kita bertambah. Tuan-tuan, kita dah buat amalan. Kita duk dengar Nabi duk encourage kita. Nabi duk galakkan kita buat ibadat. Nabi habaq puasa pada bulan sekian-sekian, pahala dapat sekian-sekian. Kita dengar, kita buat. Itu tanda, tuan-tuan, iman kita tu bertambah dengan sebab bertambahnya ilmu. Kalau kita tak bertambah ilmu, tuan-tuan, iman kita duk teratur. Semayang kita pun duk teratur, tak tambah apa dah. Hak sunat-sunat tak buat. Tuan-tuan, hak Nabi duk habaq amalan yang sikit, tapi pahala dia seperti lebih baik daripada dunia dan segala isi. Tuan-tuan, kita kalau tak dengar hadis Nabi, kita tak buat. Tapi bila kita dengar hadis Nabi, iman kita bertambah, pengetahuan kita banyak, maka iman kita automatik naik. Kita tanpa disuruh, ibadat tu kita buat. Tak gaduh orang paksa, tak gaduh siapa nak suruh, dengan sendiri kita pergi bangkit buat benda tu. Tak gaduh siapa nak beletiak kat kita. Itu tanda iman kita sedang meningkat. Maka inilah cenderung hati ulama kerana banyak dalil daripada hadis dan Quran dengan yang demikian itu. Maka dia kata inilah dalil ataupun cenderungnya hati ulama. Hati ulama yang kuat iman itu kerana apa? Kerana ulama ini dia pun ada ilmu, ada dalil dan sebagainya. Dalil Quran dan dalil hadis Nabi SAW. Baik. Maka satu daripadanya ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya setengah daripada yang lebih sempurna orang-orang mukmin pada imannya, yang lebih elok mereka itu pada tabiatnya. Nabi kata orang Islam yang sempurna iman, Nabi kata ahsanuhum khuluqan. Nabi kata orang yang baik kelaku. Hak tu sempurna iman. Orang yang sempurna iman ni siapa dia, tuan-tuan? Orang yang baik akhlak, baik kelaku. Ada? Dengan kawan-kawan baik, dengan anak isteri baik, semua ada? Semua. Kadang-kadang setengah orang, tuan-tuan, dengan kawan baik nak mampu. Semua kadang-kadang dengan kawan baik nak mampu. Dengan anak bini jahat nak mampu. Ada? Kawan kita ada semua nak mampu. Semua kadang-kadang. Dengan kawan yang baik sungguh, dengan anak bini ni dia tengking hamung pun nampak sepak terjang.
dengan kawan dia pijak semua tak mampu. Tuan-tuan. Nah, lepas tu Nabi kata, orang yang iman sempurna adalah orang yang akhlaknya baik. Ahsanuhum khuluqan. Baik akhlaknya, dengan rumah tangga dia baik. Tuan-tuan, paling baik dalam rumah tangga siapa dia? Nabi. Tak? Nabi kata, aku paling baik kepada kaum keluarga aku. Tak baik ke mana tuan-tuan? Nabi Aisyah kata, Nabi ni, orang mai tanya Aisyah, Nabi ni di rumah macam mana? Aisyah abang, Nabi di rumah, kalau dia tengok isteri sibuk dia buat kerja rumah, dia tolong buat apa? Nabi pergi perah susu kambing. Tuan-tuan, Nabi tolong, dah tak ada, isteri tak ada nak buat, basuh kain pun isteri dia buat dah apa semua. Nabi tengok susu kambing tu ada, nak kena pergi perah, Nabi tak banyak cakap, Nabi pergi perah. Nabi. Tuan-tuan, kata Aisyah lagi, Nabi tengok kasut dia terkoyak, isteri dia tak ada buat, Nabi jahit sendiri. Baju dia tak ada nak bertampung, isteri kalut, Nabi jahit sendiri. Dan kemudian Aisyah kata, bila orang azan, orang qamat, nak sembahyang, Nabi tinggal kerja di rumah tu, Nabi pergi jadi imam, Nabi sembahyang. Sekali lagi habis sembahyang, Nabi balik, Nabi tolong pula buat kerja rumah. Jadi orang lelaki tolong isteri dia sebenarnya tak menghilangkan kemuliaan pun. Bahkan itulah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Baik. Dan Nabi kata yang lebih lembutnya dengan anak isterinya, dan Nabi kata orang yang paling sempurna iman adalah orang yang akhlaknya bagus dan paling baik dengan anak isterinya. Orang lelaki kalau sepak terajang isteri lelaki sangatlah. No? Pasal isteri dia tu bukan sparring dia. Ya tak? Bukan lawan dia. Kalau nak lawan tumbuk dengan isteri dia, komatlah lelaki-lelaki lawan tumbuk dengan isteri, tiba-tiba dia duduk abang kata, aku tumbuk dengan isteri aku menang, malu kat orang lah. Kalau bini dia pergi duduk cerita kat kawan dia, bini dia kata, aku lawan dengan isteri aku menang, semua tak apa jugalah. Ya tak? Ni dia pergi cerita kat orang, dia lawan tumbuk dengan bini dia menang, malu kat orang. Ya tak? Nabi kata yang lebih lembutnya dengan anak isterinya, maksudnya tolak ansur dan sebagainya. Kata Imam At-Tirmidzi, bermula ini hadis adalah hadis yang hasan. Katanya lagi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhumah. Baik, masalah iman itu bertambah dan berkurangkah ia? Yang ni persoalan. Dia kata, iman tu bertambahkah ataupun berkurangkah? Ataupun maintain saja iman tu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl At-Taymi Al-Asbahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama At-Tahrir pada syarah Sahih Muslim, bermula iman itu pada lughah ialah tasdiq, artinya percayakan. Iman itu dari segi bahasa adalah percaya. Lughah tu maksudnya lughat, ya. Lughah tu orang kita sebut lughat, yakni bahasa. Nah, jadi iman tu makna kata apa? Iman itu maknanya percaya. Maka jika diambil perhati dengan dia akan yang demikian itu, maka tiada bertambah dan tiada berkurang ia. Kalau kita perhati dari segi bahasa, iman tu tak sepatutnya bertambah, tak sepatutnya berkurang. Sebab nama kata percaya, mana ada tambah kurang? Kalau kita percaya pada Allah, percayalah pada Allah Ta'ala, bukan tambah kurang. Awak kalau kata hari berkurang, kurang percaya pada Allah Ta'ala, masuk lagu tu apa? Yang ni yang dikatakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ni, dia kata sepatutnya iman tu, dia kata tak bertambah, tak berkurang. Sebab nama kata percaya pada Allah mana boleh berkurang? Mana boleh berkurang? Dia kena maintain lah. Dia tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Sebab percaya pada Allah, dia kena maintain.
Itu maksud dari segi bahasa. Kerana dia kata tasdiq, yakni membenarkan dan percayakan itu bukannya sesuatu yang boleh dibelah bahagi hingga terupakan sempurnanya sekali dan kurang sempurnanya sekali lain. Macam saya kata tadi lah tuan-tuan, no? Iman ni bila maksud kata percaya, mana boleh hari ni percaya, esok tak percaya. Yang tu munafik. Nah, iman dia kena kalau percaya lah, mana boleh kata hari ni saya percaya, esok jadi tak percaya. Tak boleh begitu. Cuma yang tu iman dari segi bahasa. Dan iman pada syarak ialah dipercaya dengan hati dan amal dengan segala rukun. Iman, maksud iman dari segi syarak ialah percaya dengan hati, percaya dalam hati wujudnya Allah Ta'ala, dan diterjemahkan dengan amalan dengan segala rukun. Tu yang kata iman. Iman bukan setakat percaya, daripada kepercayaan itu melahirkan ibadah. Yang tu yang dikatakan beramal dengan segala rukun. Rukun sebut apa? Kena semayang, kena puasa, kena bayar zakat, kena pi haji. Bila kita buat semua benda ni, makna kata iman kita bertambah. Bila buat semua benda tu. Jadi iman dari segi syarak ialah percaya dengan hati dan diterjemahkan dengan segala perbuatan. Maka apabila ditafsir akan dia dengan ini serupa kepadanya bertambah dan berkurang, dan ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, bila kita sebut kata iman itu bertambah dan berkurang, bukan kepercayaan itu yang bertambah berkurang, amalan itu yang bertambah dan berkurang. Maka bila amalan itu bertambah, makna kata iman itu bertambah. Tapi tang percaya ke Allah Ta'ala duk maintain situ lah, tak pernah pun berkurang, duk macam tu lah. Cuma bila amalan itu semakin bertambah, itu menandakan bahawa keyakinan kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat-sangat tinggi. Maksud kata bila kita tambah amal ibadah, kita yakin sungguh dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi mazhab kita duk pakai ni memang iman itu bertambah dan berkurang. Jadi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan katanya, maka khilaf pada ini atas tahqiq hanya ia pada bahawa orang yang percaya dengan hati itu apabila tiada dikumpulnya kepada tasdiqnya akan amal dengan kehendak iman, adakah dinamakan mukmin semata-mata ataupun tidak? Jadi dia main satu persoalan. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah tapi dia tak buat amal apa. Sembahyang dah, puasa dah, zakat apa semua tak buat, haji pun tak pergi. Duit ada tapi tak pergi haji. Bukan tak boleh pergi, boleh. Bukan tak boleh pergi fikir swasta, boleh, duit banyak. Tuan-tuan, duit dia min juta-juta. Bukan dia ratus ribu, tuan-tuan, dia min juta. Dekat nak ambil package hak swasta 50,000. Lah keluar dah tuan-tuan, package swasta 49,500. Tu hak swasta. No? Kira boleh pi kot tu, insya-Allah lah kot, saya pun tak tahu lah. 49,000 dia masuk ke Facebook baca ya. 49,500 yang tu paling murah. Harga paling minimum lah yang syarikat tu buka. Syarikat apa tahu, saya tengok harga ya 49,500. Yang tu package swasta. No? Package swasta. Package mau susah 30,000 rayuan. Tak? Tak mau susah. Muassasah mau susah. Nah, mau susah sungguh ni tak package tu dah lah. Apa lah. Itu baru 30,000 lebih. Tapi ini 49,500. Dia ada duit. Dia boleh pergi package tu. Pergilah package tu. Tunggu tempat haji buat apa. Dia duit. Duit dia min juta-juta tuan-tuan. Bukan ratus ribu simpanan. Juta. Tuan-tuan. Jumpa orang luar tu. Dia boleh pergi buat haji. Ambil package 49,000 tu package minimum. Pergilah buat haji. Duk tunggu pagi. Benar tak? Baik. Timbul persoalan. Maka orang yang mengucap dua kalimah syahadah.
Tapi dia tak buat amalan, semayang tak, puasa tak, apa tak buat, cuma dia mengucapnya. Adakah dia ni dikatakan mukmin? Adakah dia ni dikatakan mukmin ataupun tidak? Maka yang terpilihnya di sisi ulama bahawasanya tidak dinamakan mukmin. Kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, mayang apa pun dah, maka tidak dinamakan mukmin, hanya disebut sebagai muslim semata-mata, tak dikatakan mukmin. Sebab apa? Sebab tak beramal dengan amal sebagai seorang Islam. Kerana telah bersabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Artinya, tiada berzina oleh orang yang berzina pada waktu berzinanya, padahal ia orang-orang mukmin. Ni Nabi sebut sebagai asas dia. Nabi kata, la yazni zani, seseorang itu tidak akan berzina ketika mana iman dia sedang kuat. Maksudnya, kalau satu orang dia berzina, masa dia berzina tu, maknanya iman dia tengah down. Tu yang jadi zina. Kalau satu perempuan cantik main duk layok dia, tapi iman dia tengah naik ni, dia jadi Nabi Yusuf. Tuan-tuan, kalau duduk dalam situasi Nabi Yusuf tu agak-agak boleh tahan lah. Nabi Yusuf tu Tuhan uji dia, tuan-tuan. Dia orang pasal orang mau kat dia. Perempuan tu tolak dia masuk bilik, kunci pintu bilik. Kalau tuan-tuan jadi lagu dia, boleh tahan tak tuan-tuan? Sampai last sekali tuan-tuan, baju dia cari belah belakang. Perempuan tu tarik dia. Tapi orang perempuan ni, masa perempuan tu dia pandai bila kantoi, dia tuduh kata Yusuf mau kat dia. Dia pandai. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi-Nabi ni dengan cara apa? Hakim, pendakwa, apa semua, penyiasat. Orang panggil apa tuan-tuan? Apa penyiasat? I.O. I.O. masa tu tuan-tuan, dia tengok qarinah, dia tengok keadaan kes tu macam mana. Kalau baju tu cari belah depan, Yusuf salah. Kalau cari belah belakang, perempuan tu salah. Pipi tengok baju tu cari belah belakang. Tak mungkin Nabi Ibrahim Nabi Yusuf pergi koyak belah belakang. Jadi kejar belah Nabi koyak baju sendiri. Kan tak? Tengok perempuan tu salah. Tuan-tuan, kalau duduk dalam situasi macam tu, tak jadi guna. Kalau tanya saya, tuan-tuan, ya Allah, janganlah dia uji lagu tu. Tak? Janganlah dia uji lagu tu. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak tahu tahap iman kita ke mana. Jadi Nabi kata, kalau seseorang itu iman dia sedang naik, sedang meningkat, kalaupun perempuan mana pun melayuk depan dia tak leh. Sebab iman dia sedang naik. Kalau orang melayuk, dia pergi berzina dengan kawan tu, makna kata iman dia pada waktu itu sedang menurun. Itulah yang menjadi dalil bagi ulama ahli sunnah wal jamaah, iman itu meningkat dan ada kalanya menurun. Sebab Nabi sebut lagu tu lah. Maka apabila seseorang Islam, dia beriman pada Allah, tapi dia berzina, adakah dia mukmin? Jawabnya tidak, dia hanya muslim semata-mata. Dia hanyalah disebut sebagai orang Islam tetapi tidak mukmin. Nak mukmin, dia kena buat semua hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, maka jadilah dia orang yang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahwasanya tiada beramal ia dengan kemahuan iman. Sebab dia berzina, iman tak suruh dia berzina, tapi dia gagal kontrol hawa nafsunya, maka dia disebut sebagai muslim, tidak disebut sebagai mukmin. Maka mustahak ia dengan ini itlaq. Inilah akhir kalam sahibut tahrir. Makna kata tuan-tuan, hak inilah dikatakan oleh ulama perbezaan di antara Islam dengan mukmin. Islam orang yang mengucap dua kalimah syahadah tapi belum tentu melaksanakan amal Islam, tetapi orang yang mukmin dia Islam dan mengamalkan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Kita berhenti tuan-tuan insya-Allah.